Kalau tertinggal berimam pun sama juga, satu rukun tertinggal, luput pahala jamaah. Semayang sah tapi dapat satu. Rugi lah. Kita niat makmuman lillahi ta'ala, ikut imam kan, tapi dapat satu. Kerana apa? Kerana kita tertinggal satu rukun. Imam dah rukuk, kita belum lagi rukuk. Jangan Kalau tertinggal dua rukun pula, batal semayang. Jadi situ ada hukum ni, jangan tertinggal dua hukum. Jadi maknanya sentiasalah ikut arahan imam. Bila imam bertakbir, imam ini dalam hadis Nabi sebut, Nabi menyebut innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Imam ini dijadikan ikutan para makmum, jangan kamu menyanggahinya, jangan kamu tak ikut dia. Bila imam rukuk, imam i'tidal, tinggalkan bacaan yang sunat. Sebab mengikut imam, hukum dia apa? Wajib. Mengikut pergerakan imam, hukum dia wajib. Jadi kalau kita baca tasbih subhana rabbiyal a'la, kalau kita baca lambat, baca sekali sudah. Imam bangkit, kita pun bangkit. Jangan nak habis pulun 3 kali, lambat. Bila lambat dah tertinggal sekali rukun tertinggal, luput pahala jemaah. 2 kali rukun tertinggal, batal. Macam mana batal? Batal contoh begini. Bila imam rukuk, dia bermula dengan rukun fi'li. Imam rukuk, Allahu Akbar. Imam dah buat satu rukun fi'li. Kita belum lagi rukuk. Katalah kita belum rukuk kerana kita nak membaca surah. Sedangkan baca surah tu sunat. Kita tak tahu, katakan kita baca surah Kahfi. Panjang Imam dah rukuk, Allahu Akbar. Kita buat tak tahu. Lepas imam rukuk, imam akan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Imam dah buat 2 dah. Imam dah buat 2 rukun fi'li. Apabila imam sujud, makmum tadi belum lagi rukuk. Bila imam sujud saja, Allahu Akbar, dah imam sampai tempat sujud, makmum tadi belum lagi rukuk, ketika itu batal makmum. Batal makmum. Kenapa batal? Hadis Nabi ni lah, jangan kamu ketinggalan daripada imam. Ketika tinggal 2 rukun berturut-turut, maka batal sembahyang. Jadi bila imam rukuklah, tinggallah surah yang kita baca separuh tadi, ataupun tasbih yang kita baru baca sekali, nak baca 2 kali, baca sekali cukup. Terus ikut, sebab imam dia bergerak, dia dah bergerak, kita kena ikut. Jadi itu 3 perkara jangan kita buat dalam mana-mana sembahyang, terutamanya solat tarawih. Kalau kita buat juga, rugilah. Itu yang kita di balik akhirat tu tak ada pahalanya. Mana pahalanya? Dah batal sembahyang, kita tak tahu. Jadi sebab itu kita belajar. Jadi makruh rukuk dan sujud serentak dengan imam. Jadi dalam sembahyang ni tak boleh dalam apa jua keadaan, tak boleh sama, tak boleh mendahului. Ada satu saja tempat yang boleh sama, iaitu rukun qauli. Iaitu qauli ni ucapan, menyebut amin. Yang itu satu-satunya. Bila menyebut amin, yang itu kena sama. Bila imam kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, sambut amin, sama dengan imam. Kerana di situ Nabi menyebut man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang bermaksud barang siapa amin dia sama dengan amin imam, maka sesungguhnya dia sama dengan amin para malaikat. Maka bila sama dengan imam dan sama dengan malaikat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Jadi banyak kelebihan amin sama. Jangan lambat. Bila imam kata je, sambut. Dan kuatkan suara. Sebab kebanyakan dia makmum ni dia perlahan, dia tak kuat. Kuatkan bila kuatkan maknanya, sebab kita berdoa ketika itu, ya Allah makbulkanlah doa aku. Itu maknanya amin, terimalah doa aku, makbulkanlah doa aku. Jadi kita kena semangat sama dengan imam. Yang itulah satu-satu tempat yang boleh kita sama. Lain-lain tak boleh, kena imam buat dahulu. Boleh? Jika makmum yang melakukan rukuk, sujud dan sebagainya daripada rukun-rukun fi'li serentak dengan imam, solatnya tidak batal. Serentak ni maknanya buat sekali, tak batal. Akan tetapi perbuatan itu makruh. Apa makna makruh? Tak dapat pahala lah.
Makruh maknanya tak dapat pahala. Tak dapat pahala bila apa? Bila bergerak sama dengan imam. Dan bergerak pun sekali sama imam. Itu memang makruh dan sembahyang tak batal lagi. Betul ya? Kerana menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dia telah rukuk, hendaklah kamu ikut rukuk. Wa idza raka'a farka'u. Jadi maknanya bila imam telah rukuk, dah diam rukuk ni, barulah kita bergerak. Jangan sama, jangan dia sedang bergerak kita pun bergerak. Tak boleh Kerana perbuatan serentak itu juga, tuan-tuan gariskan, ini poin dia. Perbuatan serentak itu juga menghilangkan fadilat berjamaah. Berapakah fadilat berjamaah? 27 darjat. 27 darjat tak dapat kerana kita bergerak sekali sama dengan imam. Syarat dia ketat tuan-tuan, jangan sekali buat. Sekali sebenarnya tak sah, betul. Tapi makruh maknanya tak dapat pahala kalau kita sama dengan imam. Kerana menyalahi imam, demikianlah pendapat Imam Ar-Rafa'i dan Ibnu Rifa'ah. Ini cuma ulama-ulama Imam Asy-Syafi'i. Jadi jangan kita serentak dengan imam. Saya sebut tadi, kalau sekali hilang pahala jamaah, 2 kali terus batal. Okey. Memberi salam serentak dengan imam, muka surat 15. Ada serentak-serentak kan? Pun tak boleh. Baca, makruh memberi salam serentak dengan imam. Siapa buat sama dengan imam, salam dia sama, maka makruh, tak dapat pahala. Perbuatan tersebut menghilangkan fadilat solat berjamaah. Hilang pahala 27 dah dapat kalau bergerak sama. Itu kalau sekali. 2 kali dia baru batal kerana menyalahi imam. Boleh dengar Jadi kita mesti berhati-hati solat berjamaah ni. Jangan terlampau laju ataupun mendahului dia ataupun menyamai dia. Baik, saya rasa saya berhenti kat sini, pendek je. Ada soalan tak? Tuan-tuan ada soalan? Ya. Yang sana dulu. Kuat sikit. Baca Qul Huwallahu cepat. Okey. Jadi sebab itu tuan-tuan, bagus soalannya. Soalannya biasa berlaku bagi imam Imam bila lepas amin, waladdallin, amin semua kena sama. Dan sebutan amin kena betul. Jadi ada kaedah dia, tak boleh sebut amin. Panjang a tu makruh juga. Sebutannya yang betulnya a tu 2 harakat je. 2 paling panjang 2 ataupun 1. Jadi yang betulnya 1 harakat yang macam ni. Amin. Tuan-tuan mendengar kan? Nampak pelik tapi betul. Amin. Betul tu. Yang kedua, amin. Betul. Yang kita buat kebanyakannya hari Jumaat itu kurang betul. Itu yang panjang. Amin. Minnya pendek. Min tu kena 6 harakat. Itu maknanya. Jadi lepas amin tu, imam jangan baca surah lagi. Sebab disunatkan imam menunggu makmum. Kerana makmum pada waktu itu buat apa? Lepas amin dia makmum buat apa? Makmum baca Fatihah, betul? Lepas amin makmum akan baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi imam jangan baca lagi. Kalau imam baca, dia akan mengganggu konsentrasi makmum. Kalau mic yang kuat lagilah, yang was-was lagilah. Asyik tersyasyul lah. Dia dengar suara imam baca surah. Jadi sebaik-baiknya tunggu sebentar. Tunggu tu maknanya jangan terus baca. Kalau baca juga hukum dia makruh. Imam tadi. Jadi imam jangan baca. Imam tunggu. Kalau tuan-tuan jadi imam, biasa jadi imam, kita akan dengar makmum akan baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Kita boleh terdengar. Kalau saya dengar, iyyaka na'budu. Dengar ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi. Bila kita dengar ghairil maghdubi, dah nak habis dah. Bila dia kata ghairil maghdubi, barulah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bila kita baca bismillah tu, makmum semua dah baca Fatihah. Dah habis. Bila dah habis, barulah tumpuan untuk mendengar bacaan surah imam pula. Jadi di situ dapat pahala banyak. Imam dah baca Fatihah, dia dah dengar telinga dia. Itu yang sunnah dia.
Kalau imam baca waktu itu, makmum membaca, imam membaca, siapa nak dengar siapa? Jadi kita tunggu sebentar. Jadi soalan abang tadi lain. Jadi maknanya kalau dia baca lepas amin terus baca surah, selalunya tarawih lah. Tarawih kan, amin terus imam yang hafiz kan, dia tak tunggu dah. Jadi makruh kat situ. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap, tak lama. Fatihah tak lama. Makmum baca dalam lebih kurang berapa minit, 2 minit je. Tunggu sekejap. Lepas tu barulah baca surah. Jadi tak adalah berlaku imam baca surah yang pendek, kemudian yang malangnya baca surah, dia dah lah lepas amin dia baca surah pendek, kemudian dia terus rukuk. Kelang kabutlah makmum baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah lah dia baca cepat, surah pula pendek, jadi akan tertinggal daripada imam. Boleh faham kan? Jadi imam pun kena ada ilmu bagaimana nak menjaga solat berjamaah. Boleh lagi? Ya. Baca surah sama lah. Tak surah pun jangan baca dulu. Lepas amin, makmum kena baca Fatihah. Ya, lepas imam makmum baca Fatihah. Dia bila dah habis Fatihah tu, barulah imam tu baca surah sebaik-baiknya. Kalau ikut hukum mazhab kita lah, Syafi'i, dia wajib membaca surah Al-Fatihah. Mungkin ada mazhab yang lain tak apa. Dia yang tak perlu baca Fatihah ni makmum yang masbuk. Masbuk memang dah Syafi'i tak payah. Sampai-sampai kita lewat kan. Sampai kita bertakbir Allahu Akbar, baca mana yang sempat. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam Allahu Akbar, kita terus ikut Allahu Akbar. Jangan ikut dengan habis kan. Kalau habis kita tertinggal dari imam, boleh jadi hukum dekat situ, boleh batal, boleh hilang pahala jemaah. Jadi mazhab Syafi'i, dia diwajibkan bagi makmum yang muwafiq ni yang sempat menghabiskan, dia wajib baca. Mungkin ada mazhab-mazhab lain dia tak perlu baca lah. Jadi kita ikut mazhab kita. Baik. Okey, makmum yang muwafiq, dia tak perlu menghabiskan Fatihah. Ya? Bila imam rukuk, dia ikut rukuk. Apa dia? Yang masbuk rukuk. Yang muwafiq dia kena habiskan. Okey, tak apa, bagus soalan, saya faham. Makmum yang muwafiq ni, maksud muwafiq ni apa? Muwafiq ni dia sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah ketika berdiri bersama imam. Katalah makmum ni datang awal, lepas qamat dia dah ada kan, tapi dia ada uzur kan, dia lambat baca. Orang yang lambat baca, dia memang takkan sempat punya. Dan di situ ada hukum lain pula, orang yang lambat ada keuzuran, ada 5 keuzuran dibenarkan, boleh tertinggal daripada imam 5 rukun. 5 rukun lama lah. Tadi 2 rukun ni orang yang biasa, yang tak ada uzur apa-apa. Ini ada uzur, boleh tinggal 5 rukun. Di antara uzur dia, bacaan Fatihah dia terlalu lambat kerana uzur dia. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Alhamdulillahirabbilalamin. Bukan dia buat-buat, memang itu speed dia. Dia tak boleh laju dah. Ni memang tertinggal. Dia boleh tertinggal 5 rukun. Ya, dalam fiqh ada hukum kat situ. Ataupun makmum yang terlupa baca Fatihah. Sedap sangat dengar imam baca surah, sedap baca dia. Bila imam dah nak rukuk baru teringat, lupa nak baca Fatihah. Makmum yang lupa tadi. Boleh. Dia kerana dia terlupa, maka dia baca Fatihah, dia kena habis Fatihah juga. Maka dia dah terlambat. Imam dah rukuk, dia baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia wajib habis Fatihah dia. Kerana dia dah tahu Kalau dah terlambat, yang masbuk tak apa. Hanya awal kena habiskan juga, boleh tertinggal 5. Baik, di mana 5 rukun ni? Okey, saya sebut tadi dia bermula dengan rukuk. Pertama, bila imam rukuk, dia imam dapat 1 rukun. Lepas rukuk apa? I'tidal dah 2. Lepas i'tidal, sujud pertama dah 3. Lepas sujud pertama
duduk antara dua sujud dah 4, dan yang kelima sujud yang kedua. Sampai situ sahaja makmum yang lambat tadi, yang uzur tadi boleh tunggu. Kalau imam tu dah bangkit rukun yang ke-6, makmum tadi belum lagi rokok-rokok, baru batal. Dia bagi kelonggaran sehingga 5 rukun berturut-turut. Ini yang uzur sahaja. Yang tak ada uzur tak boleh tinggal 2. Ya. Mana? Okey, bagus. Kalau dia tak habis juga, dah lepas imam dah habis 5 rukun, imam dah naik rakaat berikutnya, imam dah masuk rukun ke-6 lah. Rukun 6 tak boleh dah. Jadi makmum tadi, dia ada 2 pilihan, sama ada dia niat mufaraqah kerana lambatnya tadi, ataupun dia terus ikut di mana imam tu berada. Kalau imam tu dah berdiri, dia terus berdiri. Dia tinggalkan rakaat yang tadi. Rakaat tadi tidak dikira. Jadi ikut imam seterusnya, bila imam salam, dia kena tambah 1 lagi. Walaupun dia tahu tapi rakaat pertama tadi dia lambat sangat baca dia. Ataupun dia lebih daripada 5 rukun tadi. Jadi dia boleh meninggalkan rakaat itu, dia tak payah rukuk, tak payah sujud, tak payah habis Fatihah tu, dia terus ikut imam pada rakaat yang imam dah naik kedua tadi, ikut situ. Di rakaat pertama dia tak ada lah, sembahyang sah. Boleh? Baik. Baik, saya rasa sekadar tu dulu, masa singkat.